Okey, terima kasih. Selamat datang pada semua. Kita punya cikgu MT kita hari ni pun dah masuk dah. Untuk slot yang seterusnya nanti kita akan mula dalam kurang lebih 2-3 minit lagi. Kita tunggu dulu kawan-kawan yang lain. Untuk masa ni sibuk mute dulu. Sibuk mutekan dulu audio. Nanti kalau ada persoalan nanti boleh unmute dan kita berinteraksi. Saya nak cuba testing mic dulu dengan MT Amelia kita pada hari ini yang akan sampaikan. Okay, MT Amelia. MT Amelia, come on. Dengar suara sikit. Kena unmute dulu. Assalamualaikum, boleh dengar? Alhamdulillah. Sihat? Alhamdulillah. Baby sihat? Sihat. Semangat betul untuk berkongsi. Walaupun baru beberapa hari. InsyaAllah mana boleh berkongsi, kita kongsi. Bagus. Semangat yang dicari. Untuk makluman awal peserta-peserta sekalian, untuk makluman MT Amelia kita baru je bersalin. Berapa hari dah? 14 hari kot. Tapi semangat nak berkongsi dan menjadi orang yang kedua pengurus cawangan yang kedua yang menyampaikan, yang memulakan kelas online at home. Jadi yang pertama tadi Puan Nurul, MT Nurul Bushra dari Bangi. Bagi yang terlepas tadi yang tak sempat, nanti boleh tengok video boleh tengok video rakaman di YouTube. Okay? Sama jugalah yang ini pun nanti kita akan buat sesi rakaman supaya kita boleh ulang kaji, dan selain pada kita ulang kaji, rakan-rakan kita yang tak sempat nak join mungkin dengan sibuk nak masak masak. Siapa yang masak? Anak ke mak yang masak? Ataupun yelah, mungkin ada kawan-kawan kita yang masih tidur lagi Ramadan, cuti sekolah, ataupun apa sahaja kemungkinan-kemungkinan tu, tak apa, nanti dah siap sibuk upload dia punya video, jemputlah untuk ulang kaji balik apa yang disampaikan. Okey, kita dah ada 8 peserta. Kalau tadi kita ada 13 peserta, insyaAllah kita akan bertambah lagi ni. Ini baru permulaan, tadi permulaan baru 2-3 orang pun dah boleh jadi 13 orang. Ni terus masuk lagi. Okey. Saya pun nak mulakan sedikit dengan taklimat. Saya pun nak bagi sikit taklimat kepada semua untuk difahami apa yang akan berlangsung nanti. Okey. Yang mana pada hari ini pukul 12, kejap lagi dan 2 minit, 3 minit lagi. Sehinggalah jam 12.30 saja, dia tak boleh lebih. Sebab kita dah mula awal tadi, masuk dulu. Lepas tu dalam 12.30 tu kalau kita tak berhenti, dia akan berhenti automatik. Okay? Dan tajuk kita pada hari ini adalah bulatan yang akan disampaikan oleh MT Amelia. Yang mana MT Amelia ni, untuk makluman, beliau adalah pengurus cawangan home untuk cawangan Rawang BTP. BTP tu apa dia, Puan Amelia? Bandar Tasik Puteri. Bandar Tasik Puteri. Okey, ni tengok kat sini ni. Okey. Jadi bagi yang belum friend, boleh friend Homemade Rawang BTP. Boleh friend kat situ Ini adalah profile home untuk cawangan sana. Dan bagi yang belum like page Rasmi Home, boleh cari Home House of Mind Excellence. Jangan lupa follow page ini untuk mendapatkan maklumat-maklumat yang seterusnya nanti. Okay? Baik, sedikit taklimat yang saya nak sampaikan. Yang pertamanya, untuk tujuan penjagaan audio kelas kita, pastikan mic di mute. Di mute jika tiada persoalan, bagi memastikan keadaan audio berfungsi dengan baik. Kalau tak, nanti ada bunyi, macam-macam bunyi. Supaya berjalan dengan baik, kita mute kan. Dan jika ada persoalan,
barulah kita unmute. Dengan cara kita tekan spacebar pada keyboard untuk unmute mic atau klik unmute mic pada aplikasi Zoom apabila ada persoalan. Okey, boleh juga bertanya di ruangan chat, nanti pihak moderator Yani Sifu sendiri akan bantu untuk bertanya bagi pihak kalau masa mencukupi. Okey, jadi ambil perhatian yang tu supaya kelas kita berjalan dengan lancar. Jadi untuk makluman yang mana sesi kita ni ada rakaman yang dirakam oleh pihak penganjur dan akan dimuat ke YouTube channel home dan peserta bolehlah mengulang kaji sesi kelas di channel tersebut bila-bila masa, dan jangan lupa ajak rakan-rakan kita untuk subscribe dan dapatkan video-video berkenaan. Okey. Jadi tanpa membuang masa, Puan Amelia dah ready lah dengan tajuk bulatan kita hari ni? InsyaAllah. Okey, kalau macam tu Sifu akan serahkan skrin ini kepada Puan Amelia. Okey. Sekejap ya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Okay, hari ni memang kita nak mula ataupun kita nak berkongsi satu tajuk sekolah menengah lah, iaitu bulatan. Kalau kita belajar sekolah rendah, kita dah kenal dah bulatan ni. Dia terselit sikit lah dalam tajuk bentuk ataupun kalau upgrade sikit sekolah menengah dia jadi bulat polygon. Okay, so saya share dulu slide-nya. Okay, boleh nampak ya. Okay, kalau di dalam kehidupan kita banyak benda-benda ada kaitan dengan bulatan. Betul kan? Baik dari segi tayar basikal ke, tayar kereta ke, tayar motor ke, kan? Semua tu ada. Then kalau kita tengok kat jari kita, kalau ada yang pakai cincin pun bulat juga. Kalau ada yang tengok main bola tengok sebelah kanan ni ada bola itu pun bulat juga. Tapi yang mana satu sebenarnya bulatan? Okey, bulatan ni sebenarnya dia lebih kepada dua dimensi. Okey. Bila dia dah menjadi satu jasad, dia lebih kepada tiga dimensi. Bulat ni benda yang dua dimensi. Maknanya macam lukisan saja. So kalau kita tengok lukisan bulatnya begini sajalah. Boleh nampak ya dekat skrin? Bulat. Dia lebih kepada dua dimensi. Nanti kita bincang secara lanjut apa itu bulatan, iaitu definisinya. Kalau bola ni, contohnya bola ni, kita tak panggil bulatan. Sebenarnya istilahnya ya, dia memang bulat tapi istilahnya kita panggil sfera. Okay, sebab dia ada jasad yang boleh kita pegang, dia kita boleh baling-baling dan sebagainya. Okay. Okey, apa lagi yang kita boleh tengok di sini? Di sini sekejap jalan pula. Okey, itu dalam kehidupan lah In fact kalau saiz tayar pun berbeza-beza kan? So saiz tayar ni kita berdasarkan saiz rim je lah. Sebentar ya. Okey. So dalam silibus sekolah kita akan nampak beberapa siri bulatan yang dibincangkan. Bermula daripada tingkatan 2 lah. Okey, tingkatan 2 kita belajar dah tentang bulatan, iaitu sifat-sifat bulatan. Sifat-sifat bulatan ni apa mungkin ada yang terlupa, kejap lagi kita throwback balik ataupun revise semula. Okay, apa yang ada dalam bulatan. And then ini dekat silibus tingkatan berapa ya cikgu? Ataupun MT. Okay, ini silibus tingkatan 2. Okay, tingkatan 2.
Okay. Kalau kita tengok tingkatan 2 tu, ada lagi perbincangan lain iaitu lilitan dan luas bulatan. So dia agak heavy lah, berat sikit. Apa yang kami boleh nasihatkan, kenal dulu sifat-sifat bulatan yang warna merah ni. Kalau tak kenal, maka tak cinta. Jadi kena kenal dulu sifat-sifat dia. Baru kita boleh pergi dekat lilitan dan luas bulatan. Okey. Seterusnya, nanti masa tingkatan 3, ada lagi mencabar. Ada tajuk sudut dan tangent bagi bulatan. So dekat tingkatan 3 ni lagi mencabar lah. Tapi apa yang kita boleh nasihatkan, kuasai dahulu sifat-sifat bulatan dan juga lilitan dan luas bulatan. Sangat-sangatlah berguna. Lepas tu kita cabar diri kita untuk buat tingkatan 3 punya. Tapi hari ni kita bukanlah nak cover semua sekali. Hari ni kita nak buat ataupun nak bincang banyak kepada sifat-sifat bulatan dan juga intipati dalam lilitan dan luas bulatan. Okay? So sebelum kita go through betul-betul, kita tengok dulu apa isinya dalam buku teks sekolah. Okay? So saya pun pergi kat slide seterusnya. Okey, ini adalah sifat-sifat bulatan. Kami ekstrak nota ini ataupun ringkasan ini dari buku teks sekolah yang adik-adik ada, sekolah menengah lah ya. Ini adalah dia punya sifat-sifat bulatan yang adik-adik kena kuasai. Bila kita kata kuasai, maknanya istilah tu kena ada dalam kamus kehidupan anda. Istilah apa MT? Contohnya istilah jejari. Awak kena bayangkan, jejari dah boleh dapat idea dah. Jejari tu kat mana? Kalau orang kata tembering, tembering tu dekat mana? Istilah. Belajar ni adik-adik kena tahu istilah yang banyak. Lepas tu kita buatlah dia. Okey, ini silibus tingkatan 2. Kalau nak rujuk buku teks. Buku teks muka surat berapa ya? Ada tuliskan kat situ. Okay, next. Lilitan dan luas bulatan. Ini intipati yang kedua penting dalam tingkatan 2. So dia ada rumus. Rumus ni kena hafal KMT. InsyaAllah wajib. Tapi sebelum hafal, lebih baik faham. Faham dulu baru senang nak hafal. Okay. Lagi-lagi ada simbol pelik ni. Apa nak sebut ni? Yang tak pernah masuk kelas mungkin dia kata simbol apa tu cikgu macam T, tapi T kembur ke apa dah. Nama dia pi ya anak-anak. Nanti kita tengok mana dia datang. Okey, itu tingkatan 2. Yang terakhir yang saya highlight tadi, tingkatan 3 punya. Wah, lagi macam-macam. Dalam bulat ada sudut-sudut pula. Ini tingkatan 3 punya cabaran. Okay, so memang mencabar tapi tak mustahil. Anda boleh kuasai yang awal dahulu, kemudian upgrade kuasai yang seterusnya iaitu tingkatan 3. Okay, next. Apa yang kita perlu tahu, seperti yang saya kata tadi, perlu tahu ciri-cirinya. Sebab kalau tak kenal, nanti kita tak bercintalah dengan dia. Okay, so jom kita tengok. Mula-mula kita kena faham dulu. What is a circle? Ada sekolah yang dual language program kan? Bulatan ni dia tak faham. Dia panggil circle. Betul lah tu, circle. Okay, circle. Apa maksud ataupun definisi circle ataupun bulatan? Siapa boleh jawab? Apa itu bulatan? Mungkin ada nak jawab? Bulat lah cikgu. Dia bulat. Cantik je. Macam donat. Puasa. Jangan. Ya, memang dia bulat.
Tapi dia sebenarnya ada satu definisi. Apakah ia? Tak tahu ya. Sukar untuk didefinisikan sebab dia benda mudah. Kenapa nak complicated? Ya, betul juga ya. Okey. Yang penting, tak adalah nak suruh buat ayat betul-betul Okey. Yang penting dia mesti ada satu pusat. Okey. Selain ada satu pusat, dia ada lagi satu point ataupun titik. Pusat ni pun titik, betul tak? Titik. Lepas tu ada titik-titik lain yang mengelilinginya. Betul? Tapi dengan syarat jaraknya sama. Jarak sama. Jom kita tengok analyze sikit lah. Okay, apa yang ada pada lukisan ini? Okay. Mula-mula kita dapat pastikan ini adalah pusat. Sebab kita pun faham pusat tu yang duduk tengah-tengah. Okay, kalau kita pakai kompas ataupun jangka lukis. Jangka lukis ada. PKP ni jangan hilangkan jangka lukis pula. Jom kita tengok jangka lukis. Jangka lukis akan ada yang tajam dan juga pensel. So biasa kalau you all nak buat bulatan, yang tajam tu you cocok kan? Itulah you punya pusat. Masa tingkatan 1 ada melukis. Betul? Okay. So dia akan cocok di sini. Warna merah ni, warna hijau ni. Dan itu adalah pusat ataupun titik tengah tu. Titik-titik yang mengelilinginya ada titik. Ada titik lain. Ya ke? Ya. Ni ada titik. Ni ada titik. Ini ada titik. Tapi jarak dia tu dengan pusat adalah sama. Okey? So sama. Ni sama. Ini sama. Let's say kalau awak buka 2 cm. 2 cm. Ciding. Sama je kan? Buka 2 cm. Pusing. Layan je. Okey. So, jaraknya akan sama. 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 Kalau kita tengok perhalusi lagi, sebenarnya dia macam poligon. Tapi dia punya jarak antara titik-titik tu sangat rapat. Menjadikan dia sangat solid. Jadi sangat bulat. Okey. Tak ada hal, kita kena sambungkan semua ni. Sambunglah di titik-titik ni. Sambung. Sambung. Sambung sampai jadi satu bulatan. Itulah bulatan. Okey. Kenapa MT ajak bincang ni? Okey, ada sebab ya. Satu, awak telah kenal pusat. Mesti ada. Cik MT, ada soalan tu dia suruh cari pusat. Ya, boleh? Macam mana nak cari pusat tu? Kita kena guna garis renjang. Pemahaman garis renjang. Itu tak silap saya unit awal lah. Dan garis renjang ni form 1 punya lah pemahaman. Tapi dekat tingkatan 2 kita kena buat untuk bulatan. Jejari. Yes, tadi awak telah mendapatkan jejari. Ni jejari. Jejari ni kalau awak tengok tayar. Tayar kan? Dia ada rim kan? Rim dia semua sama je. Itulah jejari. Tak apa MT, senang je ni. Ya, memang senang. Tapi bila kita nak buat soalan aplikasi, selalu anak-anak murid terlupa. Jejari tu sama je, ke kiri ke kanan ke atas ke bawah ke. Selalu terlupa. So harap pasakkan dalam minda, jejari sama je pergi ke mana pun. Dia macam rim tayar. Okay. So settle dekat situ. Alhamdulillah. Hilang pula. Okay. So pusat settle, jejari pun settle. Diameter tu apa? Okay. Kalau tadi jejari dari pusat ke tepi, betul tak? So sini pun jejari juga. Sini pun jejari juga.
kalaulah kita gabungkan jejari dan jejari. So dia akan jadi satu straight line terus dari hujung ke hujung. Dari hujung ke hujung. Betul? Tapi dengan syarat melalui. Melalui apa? Dengan syarat melalui pusat. Ianya dipanggil perentas yang melalui pusat. Barulah dipanggil diameter. Ingat saya kata ataupun saya pesan, dia mesti tahu istilah. Setengah soalan dia tulis je, dia tak lukis. Kalau tak kenal diameter, maka sedihlah kita. Okay? So diameter adalah perentas. Dia merentas dari hujung ke hujung. Tapi mesti lalu pusat. MT dia perentas tapi dia macam ni. Dia tak lalu pusat. Dia diameter tak? Bukan. Sebab syaratnya mesti lalu pusat. Okay? So yang ini bukan diameter. Yang ni diameter. Ni nama lain ni. Warna oranye ni warna nama lain. Nama dia perentas. Okay, berbeza ya anak-anak. Okay, diameter dan perentas. Okay, harap jelas di situ. Ada soalan? Okay. Faham. Ada soalan? Faham? Okay. Alhamdulillah. Terang hati semuanya puasa ni ya. Okay, so jom kita tengok lengkuk. Lengkuk tu yang mana pula? Okay. So kalau kita tengok, okay, saya padam dulu minta perkenaan. Okay. Kalau kita tengok, ada perkataan lengkuk dan juga lilitan. Dia lebih kurang ni. Ya, lebih kurang. Lengkuk dan lilitan. Lilitan. Senang kita cerita lilitan dululah. Adik-adik yang perempuan kan pakai tudung kan, pakai shawl tu kan. Lilit. Abang-abang, adik-adik lelaki pakai serban kan. Lilit. Lilit tu apa? Buat pusingan kain tu kan. Dia pusing. So lilitan tu, yang ni tepi ni. Ni lilit. Tapi kita kena bagi perfect lah lilit tu kan. Lilit. Lilit. Sampai complete. Okay. Jangan tak complete. Okay. Then apa kita tahu kat sini. Lilitan ni selalunya kita pesan pada anak-anak murid. Kita cakap dia macam ring. Cincin. Kan bentuk cincin tu. Lilitan ni ring. Cincin. Okey. Kalau yang baca bahasa Inggeris, lilitan ni kita panggil apa? Circumferences. Okey. So bahasa biasa perimeter. Betul? Kalau belajar poligon kan, ukur keliling macam tu kan. Tapi bulatan sangat special. Dia dipanggil circumferences ataupun lilitan. So bukanlah benda baru ya anak-anak. So ingat dia tu cincin. Okay. MT kata dia ada kaitan lengkuk dengan lilitan. Ya betul. So lengkuk dengan lilitan. Lengkuk ni sebahagian daripada cincin tu. Contohlah dari sini sampai sini je saya nak. So dia sebahagian saja. So lengkuk. Ni boleh cerita cincin tu patah MT. Ya kesiannya. Bukan cincin lah. Cincin jarang patah. Mungkin gelang tu kan. Patah. Okay. So bila kita cerita pasal lengkuk. Lengkuk ni ada yang kecil, ada yang besar. Betul? Ada yang minor, ada yang major. So lengkuk ini orang putih ataupun English cakap apa? Arc. Saya kena cerita English juga sebab ada yang belajar bahasa Inggeris kan? Arc.
So habis dah cerita lilitan dan lengkung. Okay. Ada tak benda lain? Ya, ada yang sebelah bawah tu. Jom kita tengok. Siapa boleh beritahu saya tembiring dan sektor tu macam mana pula? Ni dah habis ya. Apa tembiring? Apa sektor? Sektor kerajaan, sektor swasta ke cikgu? Yelah belajar BM, belajar buat sekarangan tu ada perkataan sektor kan? Okey. Sektor ni ada kaitan dengan tembiring lah Sekejap saya pilih warna lain. Membezakan dia. Okey. Oh, peliknya. Okey, tembiring dan sektor. Kita tengok sektor dulu ya anak-anak. Okay. Sektor ni dia perlu membentuk satu kawasan. Macam awak makan pizza. Oh, pizza kita potong-potong. Macam awak makan kek potong-potong. Betul? So, sebahagian potongan itu adalah satu bahagian sektor. Okey? Mesti dirangkum oleh satu jejari. Ni ada jejari. Dan ada lilitan. So, alangkah seronoknya kita dah ada kawasan di situ. So, ini kawasan yang kita makan. Love ni. Wah, banyaknya love. Yes, seronoknya. Okey, ni yang dah makan tau. Sahur tadi lah. Bukan sekarang ya. Tara. Okey. So yang saya love-lovekan tu adalah sektor. Nama dia apa anak-anak? Sektor. English panggil apa teacher? Sektor. Tukar dia jadi C. Okey, apa lagi? Apa lagi yang kena tahu? Tembiring. Tembiring tu apa pula? Macam temberang Macam temberang Okey, tak apa. Sebelum kita pergi temberang tu, kita tengok sektor ni ada yang kecil, ada yang besar. Ada yang bahagian love, ada yang bahagian saya buat bintang lah. Love ke bintang yang banyak? Oh, nampak gayanya kawasan bintang lebih banyak. Jadi yang banyak tu kita panggil dia major. Okey, anak-anak. So yang love ni minor. Okey, minor dan major. So ini minor. Ini pun sektor juga. Major. Saya ingin ulang suara di sini. Sektor mesti dikepung ataupun dalam rangkuman satu jejari. Bukan satu lah, dua jejari. Dan juga sedikit lengkung. Okey, itu sektor. Ada beza dengan tembiring. Yang Sifu kata temberang. Okey, jom kita nak tengok tembiring tu bagaimana. Okey. So sektor bahasa Inggeris sektor lah ya. Sebentar ya, kita padam sikit. Ini sektor. Kalau kita nak tengok tembiring bagaimana? Tembiring dia bukanlah jejari. Dia tidak dirangkum oleh jejari. Dia dirangkum oleh apa agak-agak? Adakah diameter? Tak. Dia dirangkum oleh perentas. Okey. So bagaimana perentas tu? Mak. Bagaimana ya? Perentas adakah dia lalu pada pusat? Tidak. Dia tidak lalu pusat. Dia sekali je dia lalu. Syuuu macam tu. Okey? Betul. Okey. So saya buat love. Kawasan yang ada love ini adalah dipanggil tembiring. Empty kawasan bawah tu, yang empty letak stars banyak tu, tembiring juga kan? Ya betul? Selagi ianya dirangkum oleh apa? Perentas. Perentas dan juga
Lengkuk. Ya, betul. Lengkuk. Okey, tembiring. Ada perentas dan lengkuk. Sekali lagi saya ulang. Kenapa kena tahu? Kena alert dengan istilahnya. Bila buat soalan tu, dia kena tahu. Yang ni ada kaitan dengan ni ada kaitan dengan ni. So kena kenal dulu. Tak kenal maka tak cintalah. So ini dipanggil apa? Tembiring. Kecil ke besar? Kecil kan? So jadi minor. Ini tembiring major. Okay, ada soalan ke anak-anak? Tak ada MT tembiring bahasa Inggeris panggil apa? Oh, tembiring bahasa Inggeris kita panggil segment. Okay? Segment. S-E-G-M-E-N-T. Segment. Okay, boleh ya? Okay, so kita selesai sudah mengenal ciri-cirinya lah. At least kena tahu ciri-ciri. Kalau tiba-tiba masuk rumus pelik-pelik, tak tahu ciri-ciri, sedih pula. Betul. Okay? MD Amelia, kita ada dalam 4-5 minit lagi Okay, boleh. Okay. So kita akan teruskan. Seterusnya. Okey, dalam bulatan kita ada satu simbol istimewa. Apakah ia? Apa tu? Makanan. Bukan, itu pie Bertambah nanti lapar buka nanti suruh mak masak. Ini simbolnya, simbol pie. Okey? Jangan takutlah dengan simbol ni. Memang nak guna dah simbol ni. Mathematician dulu-dulu dia dah buat kajian dah. Dalam buku teks you all pun, tak silap saya muka surat 86 atau 87, kita boleh buat satu eksperimen kecil. Mungkin tak sempat hari ni, mungkin lain masa. Okay. Dia mesti dapat 3.141 macam mana dapat ni? Sebab dah ada satu kajian telah dibuat. Tapi kita kena tahu sebenarnya apa itu pi. Pi adalah nisbah. Antara lilitan dan juga diameter. MT, kenapa MT buat macam pecahan? Nisbah tu kan pecahan. Perbandingan antara lilitan dan diameter. Kalau awak buat calculation ataupun buat eksperimen kecil menggunakan bulatan, tak sempat kan? Saya dah standby dah. Tapi tak sempat, tak apa. Lilitan bahagi diameter, mana-mana bulatan. Dia kecil ke, besar ke, sama je. You akan dapat 3.142 dan sebagainya. Okay. So, ini for the purpose untuk akademik, hafal lah dik. Ni hafal. Kadang-kadang soalan suruh pakai 3.142. Kadang-kadang soalan suruh pakai 22/7. So, ini mana datangnya? Mathematician dah buat kajian. InsyaAllah dia membantu kita sampailah masa ini, zaman ini. Okay? So, kita nak tengok apa lagi kegunaan dia. Okay. So, lilitan. Macam saya pesan tadi, lilitan ini adalah seperti ring. Betul? Ingat dia macam cincin. So, jika kita nak pakai lilitan ataupun nak mencari lilitan, kita akan mencari cincin. Formulanya memang perlu diulang-ulang supaya ingat 2 pi j atau 2 j itu adalah diameter, betul? So, kita mathematician suka benda yang ringkas. Maka dia akan kata ia adalah pi d. So, jangan salahkan buku, jangan koyakkan buku tu. Betul juga. Ini betul. Ini pun betul. Okay? Jangan koyak buku ya anak-anak. Ilmu tu. Okay. Next, panjang lengkuk.
Okey, panjang lengkuk ni dia sebahagian saja macam cincin patah tadi. Bila cincin patah, sebahagian saja kita kena buat apa? Kita kena ambil kira sudut di dalamnya. Cincin patah setakat tu je kan? Jadi sudut dia di mana nak kena take note? Di sini saja yang terlibat. Okay, let's say lah sudut ni 15 darjah ataupun 10 darjah. So dia sebahagian. Macam belajar pecahan. So pecahan. So 10 per 360. Kenapa 360? Bulat penuh adalah 360. So sebahagian, ini portioning. Pecahan. Darab dengan 2 pi J. Jadi that's why saya kata faham baru kita hafal. Okay. So luas. Luas adalah pi J kuasa 2. Pi J kuasa 2. Macam mana nak hafal lah MT? Tertukar-tukar lah. Luas biasanya ada kuasa. Okay. So ingat yang ada kuasa adalah untuk luas. Dan luas sektor adalah menggunakan pecahan juga. So luas sektor dalam kes ini, ni luas ni. Bahagian ni sahaja. Yang saya lorekkan tu. So 10 per 360 darjah darab dengan pi J kuasa 2. Okay. So itu sahaja untuk kali ini. Ya, Shifu? Menarik. Jadi Ni insyaAllah kita akan sambung lagi. Tak sempat nak discuss. Tak apa. Nanti Puan Amy cari satu tarikh lagi. Kita cuba war-warkan pada peserta-peserta kita hari ini untuk sambungan topik ini. Satu topik amat menarik ni. Sifu suka zaman sekolah dulu ni. Ya, boleh. Topik favourite. Memang favourite lah. Okey. Terima kasih banyak-banyak. Sebelum kita berakhir, Sifu perlukan skrin Sifu balik. Okey. Silakan. Okey, sedikit untuk makluman semua. Kita boleh share skrin sekejap ya. Okey, sedikit makluman yang Sifu nak kena sampaikan. Yang mana yang pertamanya, terima kasih kepada Puan Amy. Dan besok Isnin 4 bulan kita ada 2 lagi kelas pukul 10 dan juga pukul 12, sama setengah jam saja. Pekerja geometri untuk pukul 10 dan matriks untuk jam 12 yang akan disampaikan satunya oleh MT Mas Home Jinjarum BSP dan satu lagi MT Muzakir Home Sungai Siput. So yang berminat nanti saya akan hantar link dan jangan lupa untuk join venture. Okey, sebelum kita berakhir, semoga sempat untuk kita tengok dulu gambar semua. Cuba tengok. Ada tak? Kita boleh share. Mana ni?